Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakan-rakan guru, seterusnya anak-anak pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya pada hari ini kita bersama-sama dalam satu perkongsian teknik menjawab sains bagi tingkatan 4. Jadi alhamdulillah hari ini cikgu merasakan cikgu ingin berkongsikan dengan anak pelajar bagaimana kamu nak menjawab soalan peperiksaan khususnya iaitu peperiksaan akhir sesi akademik yang akan diadakan pada bulan Januari nanti. Cikgu percaya kamu semua sudah menguasai ataupun telah mempelajari kandungan mata pelajaran 12 bab dari tingkatan 4. Jadi pada hari ini cikgu nak kongsikan bagaimana kamu nak menjawab soalan berbentuk soalan peperiksaan SPM. Jadi cikgu perkenalkan diri dulu. Nama cikgu Syahidah binti Omar. Cikgu mengajar di SMA Saadah Al-Diniyah Al-Islamiyah di daerah yang negeri Kedah. Sebelum cikgu teruskan, eloklah cikgu berikan kepada kamu dulu format bagi kertas 2. Kertas 2 soalan peperiksaan SPM. Kertas 2 ni ada 3 bahagian. Yang pertama iaitu bahagian A. Bahagian A ni terdapat 4 soalan. 4 soalan di mana setiap soalan itu mengandungi 5 markah. So 4 darab 5, jadi total markah untuk bahagian A adalah 20 markah. Yang kedua, bahagian B. Bahagian B, soalan bermula dengan soalan nombor 5 hingga soalan nombor 10. Soalan 5, 6, 7 dan 8, setiap soalan itu terdiri daripada 6 markah. Jadi 6 kali 4, markahnya adalah 24. Dan bagi soalan nombor 9 dan 10, setiap soalan adalah 7 markah. Jadi jumlah markah untuk dua-dua soalan ini adalah 14 markah lah. Jadi keseluruhan markah untuk bahagian B adalah 38 markah. Dan satu lagi bahagian adalah bahagian C. Bahagian C adalah bahagian esei. Yang mana soalannya bermula dengan soalan nombor 11 dan soalan 12 dan 13. Soalan 12 atau 13 cikgu letak kat sini. Kenapa? Kerana kamu hanya perlu menjawab satu. Jadi kamu pilihlah daripada soalan nombor 12 dan 13, pilih salah satu soalan untuk dijawab. Jadi jumlah markah untuk keseluruhan kertas 2 ini adalah 80 markah. Baik. Cikgu teruskan kepada bahagian A dulu nah. Cikgu cuba untuk cover ke semua bahagian A dan juga bahagian B untuk slot yang pertama. Nanti yang slot kedua cikgu akan cover pula untuk bahagian C. Kita terus pergi kepada bahagian A. Bahagian A seperti yang telah cikgu maklumkan sebentar tadi, kita ada 4 soalan. 4 soalan, setiap soalan 5 markah. So 5, 5, 5, 5. So 4 soalan 5 markah, totalnya adalah 20. Hari ini cikgu bagi bagaimana kita nak jawab soalan mengikut apa yang skema jawapan nak. Kita boleh jawab soalan apa yang kita tahu, tapi kita juga perlu tahu bagaimanakah jawapan yang kita beri itu mengenai ataupun menepati skema jawapan yang diperlukan. Dalam bahagian A ini, kamu akan diuji dengan kemahiran proses sains. Kamu telah pelajari kemahiran proses sains ini dari sekolah rendah lagi. Kita buat imbas kembalilah. Kita buat ingat balik apa yang telah kita pelajari dari sekolah rendah. Yang pertama adalah kemahiran memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemilik ubah, membuat hipotesis, dan yang terakhir adalah kemahiran mengeksperimen. So ke-12 kemahiran proses sains ini akan ditanya dalam bahagian A. Cumanya kemahiran mengeksperimen itulah. Kemahiran mengeksperimen itu kamu tidak melakukan eksperimen, cumanya kamu menjawab soalan eksperimen daripada bahagian A ini. Selain kemahiran proses sains, kemahiran saintifik juga ditanya dalam bahagian A ini, iaitu bahagian bagaimana kamu perlu melakukan langkah berjaga-jaga untuk mendapatkan keputusan yang lebih jitu ataupun untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, untuk format KSSM ini, selain kemahiran proses sains dan juga kemahiran saintifik,
Okey, ada satu lagi elemen yang dimasukkan iaitu mengaplikasi. Okey, dan di sini cikgu buatlah macam bentuk-bentuk lah. Okay, tak semestinya kelima-lima ni masuk. Okey, dalam soalan kamu tu, ini adalah antara bentuk-bentuk yang mungkin keluar. Okey, yang pertama, aplikasi yang mana kita gunakan konsep yang ditanya dalam soalan itu dalam kehidupan kita. Okey, bentuk kedua, soalan mengaplikasi ini juga boleh datang dalam bentuk pengiraan. Okey, contohnya, kamu dah belajar bab 11, berkenaan dengan laju pecutan. Okey, dan dalam soalan pengiraan ni dia mungkin boleh keluar dalam soalan mengaplikasi bahagian A. Okey, di mana kamu perlu membuat pengiraan dan memberikan nilai yang tepat untuk mendapatkan markah bagi elemen mengaplikasi. Okey, yang ketiga, bentuknya adalah pembuktian data dalam keputusan. Okey, maksudnya dia akan bagi satu pernyataan yang mana kamu perlu buktikan pernyataan yang diberikan tu macam mana nak jawab, kamu rujuk saja kepada keputusan yang diberikan dalam soalan. Okey, dan yang keempat, tengok yang keempat ni. Yang kenapa cikgu kata ralat? Okey, dia akan bagi satu soalan, kemudian dalam bahagian mengaplikasi, dia akan buat eksperimen ulangan. Apa yang perlu kamu buat, kamu perhatikan apakah ralat ataupun apakah kesilapan yang dilakukan pada eksperimen ulangan. Macam mana kita nak perhati? Kita bandingkan dengan keputusan eksperimen awal. Kemudian jawablah apa yang tak kena pada bahagian itu. Okey, saya kita tengok contoh soalan yang akan cikgu berikan. Okey, dan bentuk kelima mungkin juga dia datang dalam bentuk di mana kamu perlu menyusun turutan. Turutan contoh, turutan kadar tindak balas atau bagaimana ataupun sebagainya lah. Okey, susun mengikut tertib menaik ataupun menurun. Ini bentuk-bentuk mengaplikasi yang mungkin akan keluar dalam bahagian ini. Okey, kita terus kepada bentuk soalan. Soalan yang pertama. Okey, soalan pertama, silibus tingkatan 4. Okey, kita baca sama-sama. Rajah 1.1 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap kacisan. Okey, kamu adalah pelajar tingkatan 4. Okey, di sini kamu lihat tonton video ini. Okey, cikgu nak berikan kepada kamu tips bagaimana kita nak highlight ataupun macam mana kita nak gariskan kata kunci dalam soalan yang mana kata kunci itu akan bantu kita untuk menjawab soalan dengan tepat. Okey, Okey, kamu highlight dulu. Ini adalah konsep tentang ketahanan terhadap kacisan. Okey, dan dia guna bahan apa? Dia guna jenis paku yang berbeza. Paku apa ini guna? Okey, paku keluli dan juga paku besi. Okey, kalau kamu perhatikan kedua-dua paku itu dimasukkan ke dalam air suling dan perhatikan isi padu air suling yang dimasukkan tu adalah sama. Okey. So konsepnya adalah tentang ketahanan terhadap kacisan. Okey, kita tengok soalan. Kedua-dua paku dibiarkan selama seminggu. Okey, so boleh highlight seminggu ni. Okey, seminggu ni maksudnya adalah masa. Okey, bermaksud kedua-dua paku tu kita biarkannya kedua-duanya selama 7 hari. Okey, masanya sama nah. Keputusan eksperimen direkodkan. Okey, perhatikan selalunya apabila kita membuat laporan eksperimen, kita akan menulis laporan ataupun keputusan eksperimen itu dalam bentuk jadual. Okey, dan perhatikan di sini apabila kita nak letakkan data di dalam jadual, yang sebelah kiri ini iaitu jenis paku. Okey, jenis paku ni kamu highlightkan, kamu boleh tulis PM. Okey, PM ni bermaksud pemboleh ubah manipulasi. Ada pelajar yang dia biasa dengan perkataan MV, manipulated variable. Okay, no problem. Tulis. Itu sebagai panduan sekiranya ada soalan nanti. Okey, yang kedua, kamu lihat di sebelah kanan jadual, kamu highlight perubahan warna. Okay, so perubahan warna ini adalah PB. PB adalah pemboleh ubah bergerak balas ataupun ada pelajar yang istilahnya RV, responding variable. Okey, so kamu tengok nah. Okey, soalannya nyatakan satu hipotesis. Okey, hipotesis ni apa? Kita pernah belajar dari sekolah rendah lagi. Hipotesis adalah kesimpulan awal. Okey, kesimpulan awal tu bermaksud kita membuat hipotesis sebelum kita melakukan eksperimen. Okey, sekarang ni kita tak buat eksperimen, kita menjawab soalan. Okey, so kita bila menjawab soalan, kita bolehlah tengok pada keputusan ni, tapi hakikatnya jangan salah faham, hipotesis adalah
okey, ayat ataupun pernyataan yang kita lakukan sebelum eksperimen dilakukan. Okey, di sini cikgu kongsikan bila kita nak buat hipotesis ada dua jenis ataupun dua kaedah bagaimana kita nak membina hipotesis bila kita jawab soalan ni. Okay, yang pertama, kamu boleh jawab hipotesis yang mana kamu rujuk kepada teori ataupun konsep eksperimen tersebut. Okey, ingat balik yang tadi cikgu minta kamu highlight tadi yang awal tadi. Konsep kita adalah tentang konsep ketahanan terhadap kakisan. Okey, so bila ketahanan terhadap kakisan, kita ada dua jenis paku. Paku keluli dan juga paku besi. So, kamu terus tulis ayat pernyataan yang membuat kesimpulan awal ataupun meramal apakah akan berlaku kalau kita buat eksperimen ini. Okey, so kat sini paku keluli lebih tahan kakisan berbanding paku besi. Okey ya, cikgu buat revision balik nah. Bila kita buat hipotesis, dalam hipotesis kita tu mesti ada PM, mesti ada PB. Dan kedua-dua pemboleh ubah ini mesti dihubungkan secara spesifik. Spesifik ni maksudnya kita dah ramal, kita dah jangka apa akan berlaku. Okay, paku keluli lebih tahan kakisan berbanding paku besi. Okay, maksudnya kita tak ada lah buat ayat ketahanan terhadap kakisan dipengaruhi oleh jenis paku. Tak boleh sebab itu adalah umum. Bila kita nak buat hipotesis, hipotesis kita itu mesti spesifik. So, bila cikgu kata spesifik, kamu boleh tulis nota. Bila kita nak buat hipotesis, tidak boleh guna perkataan mempengaruhi ataupun bergantung. Right? Okey, yang kedua, bagaimana kita nak bina hipotesis? Okey, kita rujuk kepada macam kita jangka apa akan berlaku kepada kita punya hasil eksperimen. Okey? Cumanya nak buat hipotesis ni, cikgu katakanlah hipotesis operasi. Kenapa cikgu tulis hipotesis operasi? Okey, kerana bila kita nak jangkakan keputusan tu kita perlu buat dulu. Okey, istilah dah what to do, what to observe. Kita kena buat dulu baru kita akan dapat hasil. Okey, so kat sini jika paku besi dimasukkan ke dalam air suling, yang ni yang cikgu katakan operasi tu. Okey, what to do? Okey, maka paku berubah warna baru kita dapat what to observe. Tu. Okey, jika paku besi dimasukkan ke dalam air suling, maka paku berubah warna. Ataupun kalau kita tak mahu buat paku besi, kita nak letak paku keluli pun boleh. Kerana apa? Sebab soalan dia kata nyatakan satu hipotesis. Satu pilih sama ada kamu dah buat paku besi ataupun paku keluli. Kalau nak buat paku keluli, jika paku keluli dimasukkan ke dalam air suling, maka paku rujuk pada keputusan tidak berubah warna. Right? Okey, cikgu harap kamu faham bagaimana nak buat hipotesis. Kalau tak faham, kamu ulang video ni berulang-ulang kali sampai kamu fahamlah insya-Allah, ataupun boleh rujuk kepada guru kamu. Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Apakah faktor yang diubah? Okey, so kamu highlightkan faktor yang diubah. Okey, apabila soalan keluar dalam bentuk apakah faktor yang diubah, bermaksud soalan itu dia nak kamu jawab pemboleh ubah manipulasi. Tadi kan kita dah tulis pada bahagian jadual. So, tulis balik je. Jenis paku. Okey, ataupun ni cikgu buat double stroke ni bermaksud diterima juga. Kalau kamu tak tahu nak tulis dia punya parameter, kamu tulis dua-duanya. Paku besi dan paku keluli. Letak perkataan dan. Okey. Okey, next kita pergi kepada soalan C. Besi adalah sejenis logam tulen. Okey, ikut cikgu sama-sama berdasarkan eksperimen ini nyatakan definisi secara operasi bagi logam tulen. So kita highlight perkataan selepas bagi, iaitu soalan tu nak logam tulen. Okey, ini adalah kemahiran kamu mendefinisi secara operasi. Nampak perkataan operasi. Tadi masa cikgu ajarkan kamu tentang hipotesis, cikgu dah terangkan apakah itu operasi kan, what to do. Okay, so bila kita nak buat definisi operasi, sama juga konsepnya what to do, what to observe. Okay, cikgu punya formula nak buat definisi operasi ataupun DSO ini ada 5 syarat. Okay, kamu tengok apa yang syaratnya tu. Bila nak tulis, kamu kira jawapan kamu tu cukup dah 5 syarat ni. Okay, syarat pertama, tulis balik apa yang soalan nak. Okey, soalan yang nak kat sini adalah logam tulen. So, tulis balik logam tulen. Okey, syarat kedua adalah perkataan ialah. Okey, so logam tulen ialah. Tu baru 2 syarat. Kalau tak ada perkataan ialah, cikgu tak tengok dah jawapan belakang, cikgu pangkah tu jawapan kamu. Okey, so
Kamu kena ikut dia punya step dia. Logam tulen syarat pertama apa yang soalan nak. Okay, syarat kedua ialah. Okay, syarat ketiga. Okay, ni cikgu letak bahan kan. Okay, bahan ni apa? Okay, syarat ketiga ni adalah perkataan yang menerangkan perkataan pertama. Okay, contoh kat sini cikgu bagi logam tulen. Memang bahan lah. Okay. Kalau cikgu bagi bakteria, nyatakan definisi operasi bagi bakteria. So, bakteria ialah mikroorganisme. Okey, so nak bagi tahu kamu bahawa syarat ketiga adalah perkataan yang mana perkataan itu menerangkan perkataan yang pertama. Okey. Okey, syarat yang keempat, okey yang warna hijau ni. Syarat yang keempat ini adalah pemerhatian. Okey, kat mana nak tengok pemerhatian ni? Kamu rujuk balik kepada jadual keputusan tadi. Okay, so keputusan tadi kita rujuk kepada paku besi. Sebab kat sini dia mention besi. Okay, so kita tengok paku besi keputusannya adalah berubah warna. So kita tulis balik logam tulen ialah bahan yang berubah warna. Senang saja. Kenapa cikgu kata senang? Sebab jawapan tu memang jelas dalam soalan. Okay, dalam keputusan. Dan yang terakhir syarat kelima adalah operasi. Operasi tu apa cikgu? Operasi tu macam cikgu beritahu tadi, what to do. Okay, apa yang kita telah lakukan apabila dimasukkan ke dalam air suling. Okey, dekat situ cukup dah. Ataupun kalau kamu nak lanjut sikit, boleh, tak ada masalah. Dan dibiarkan selama seminggu. Sebab dia beritahu tadi, mention seminggu. Tapi kalau kamu nak stop time tu pun dah okey. Okey, so bila buat nanti, bila jawab soalan, kamu kira balik. Cukup dah 5 syarat yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan keempat adalah markah yang keempat lah, iaitu kemahiran mengelas. Mengelas ni dia kata tandakan right bahan yang mempunyai ciri yang sama seperti besi. Okey, so highlight besi, kamu kena tahu besi ni apa? Besi ni adalah sejenis logam tulen. Okey, so apa adik-beradik logam tulen dekat sini? Adik-beradik lah bahasa cikgu. Okey, so yang kawan dia, kelas sama dengan dia, iaitu timah. Okey, ataupun dalam buku kamu tengok nama saintifiknya adalah steno. Kenapa gangsa bukan logam tulen cikgu? Confirm lah bukan logam tulen sebab gangsa adalah alloy. Bukanlah, so bukan. Okay, naftalina cikgu? Okay, naftalina bukan logam. Okay, so kalau kemahiran mengelas ni bermaksud dia nak kelas yang sama, geng yang sama dengan dia. So geng sama dengan dia kat sini adalah timah. Okay, dan soalan yang kelima yang cikgu beritahu tadi, kemahiran mengaplikasi itu ataupun elemen mengaplikasi. Okey, mengaplikasi tu maksud dia bagi situasi lain. Okey, tadi dalam eksperimen dia bagi paku. Kita ada paku keluli dan juga paku besi. Sekarang ni situasinya dia bagi tugu negara. Dia tak bagi paku. Itu nama dia aplikasi tu. Kita apply ataupun kita guna dalam situasi lain. Pada pendapat anda, mengapakah objek dalam rajah disilap 1.2 diperbuat daripada gangsa? Kenapa tak diperbuat daripada besi? Kenapa tak diperbuat daripada kuprum? Kenapa tak diperbuat daripada aluminium? Kenapa diperbuat daripada gangsa? So kita kena tahu lah gangsa ni adalah sejenis alloy. Okay, so apakah ciri bagi alloy? Kita beritahu kat jawapan tu. Okay, alloy ataupun gangsa tu adalah cirinya tahan kakisan. Alright. Okay, jelas kat situ nak? Okay, so jelas cikgu pergi terus kepada contoh soalan kedua. Bagi dua contoh soalan bahagian A hari ni supaya kamu nampaklah macam mana kamu nak dapat markah penuh. Bagi dapat 20/20. Cantik. Lulus dengan cemerlang. Okey, kita pergi kepada soalan 2. Okey, soalan 2 ni kalau kamu refer, tengok balik, ini adalah contoh soalan daripada bab 11 tingkatan 4. Okey, rajah 2.1 menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh seorang murid untuk mengkaji hubungan di antara jisim dengan inersia. Okey, ikut balik statement cikgu ajak tadi. Okay, kita highlight dulu apakah konsep yang terdapat dalam soalan ni. Okay, kita highlight dulu jisim. Okay, oh dia kaji tentang jisim. Jisim apa ni? Jisim objek lah. Jisim apa kat sini? Objek apa yang digunakan? Objek yang digunakan adalah plastisin. So, jisim plastisin. Konsep apa yang dia kaji? Konsepnya adalah tentang inersia. Okay, kita tengok soalan. Rajah 2.2 menunjukkan bacaan jam randik apabila 50 gram plastisin dilekatkan pada bilah gergaji. Okey, so dia kata kat soalan ni 50 gram. Ini keputusan apabila plastisin tu timbang, dia punya jisimnya 50 gram, dia letak pada hujung bilah gergaji tu, kemudian dia ayunkan. Okey, kemudian tengok kat sini, senang sangat. Kamu tengok aja, baca aja bacaan jam randik ni.
Tengok jarum ni. Tu. Okey, yang ni 10 kan? Okey, yang ni 10. Okey, tengok. Sengkak yang satu sebelah. Baca terus je. Okey, so bila baca terus soalan dia, rekodkan bacaan jam randik. Dah baca dah, tulis terus. Okey, 12 saat. Senang saja. Okey, jangan bagi salah lah soalan macam ni. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan kedua. Jadual 2.1 menunjukkan masa yang diambil untuk melengkapkan 10 ayunan bagi jisim yang berbeza. Tadi dalam jam randik tadi dia bagi tahu hanya 50 gram. Sekarang ni dia repeat untuk 20 gram, 30 gram dan 40 gram. Dan masa untuk 10 ayunan, maksudnya berapa kali dia ayun 10 ayunan tu, berapa masa yang diambil. Okay, untuk 20 gram masanya ada 3 saat, 30 gram 5 saat, 40 gram 8 saat. Yang ni yang tadilah. Okey, soalannya berdasarkan, nama pun berdasarkan, tengok sini. Kira tempoh ayunan bagi plastisin 50 gram. Kita tengok dia dah bagi contoh dah. Bila 3, okey, formula dia beri kat atas ni. Tempoh T besar sama dengan masa T kecil bahagi 10. Okey, so 3 bahagi 10, 0.3. 5 bahagi 10, 0.5. 8 bahagi 10, 0.8. Lah, yang ni senang je lah. 12 bahagi 10. Okay, kalau kamu tekan kalkulator pun tak apa, ataupun tak mau tekan kalkulator, terus je ke situ. Okay, so jawapan dia tahu kan? Okay, soalan dia tulis jawapan dalam jadual. So tak boleh tulis kat bawah ni, kena tulis dalam jadual ni. Tu maksudnya. Okay, so tulis 1.2. Tak perlu tulis dia punya simbol sebab simbol dah ada di sini. Alright, clear. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Apakah hubungan di antara, okay, ambil highlighter. Okay, bila kamu buat jawab soalan, highlightkan. Okay, jisim plastisin. Okay, kalau kamu tengok kat sini tadi, jisim plastisin adalah pemberi ubah dimanipulasi. Okay, kemudian kita highlight masa untuk 10 ayunan. Masa untuk 10 ayunan adalah pemberi ubah bergerak balas. Okay, so bila nak jawab soalan hubungan, tips dia kamu guna formula semakin, okay, cikgu tulis tak bawah ni. Okay, semakin pola. Okay, PM. Okay. Semakin pola PB. Okay, tadi dah terangkan PM ni adalah manipulasi, PB adalah bergerak balas. Cumanya tak terang lagi apa itu pola. Pola ni bukan bola. Pola ni adalah pattern, sama ada dia bertambah atau berkurang. Kalau kita refer balik kepada keputusan tadi, apabila jisim dia bertambah, maka masa dia pun bertambah kan. Okay, so terus buat jawapan. Okay, semakin bertambah. Bertambah jisim plastisin, ni PM kan. Okay, semakin bertambah. Okay, masa untuk 10 ayunan PB. Okay, senang sangat. Okay, cikgu nak ingatkan bila nak jawab soalan hubungan ni jangan bagi terkalih nah. Jangan buat semakin bertambah masa untuk 10 ayunan, semakin bertambah jisim plastisin, tak betul. Kita kena bagi tahu dulu PM baru PB. Alright. Okay, so cikgu harap kamu jelas untuk kemahiran menggunakan perhubungan ruang masa ni menjawab soalan hubungan. Okey, kita pergi kepada definisi secara operasi. Ini kira hot lah soalan DSO ni. Kira macam antara banyak-banyak kemahiran menjawab soalan bahagian A ni DSO lah yang paling tough. Kira siapa yang betul tu kira terror lah. Okey, tengok macam mana. Okey, berapa syarat tadi cikgu beritahu? Okey, so kita ada 5 syarat. Okey, yang pertama. Syaratnya sebab dia nak definisi secara operasi bagi inersia. Highlight dulu inersia. Okey, so tulis balik inersia. Syarat kedua ialah, okey, dia punya perkataan nak menerangkan inersia tu keadaan. Okey, kemudian pemerhatiannya kita refer balik kepada keputusan iaitu masa diambil untuk 10 ayunan lengkap. Okey, dan yang kelima, kita rujuk kepada bagaimana eksperimen dilakukan. Kamu rujuk pada rajah yang diberi pada awal tadi ni, okey, iaitu apabila bilah gergaji dilekatkan pada plastisin. Okey, settle. Okey, so macam itulah cikgu nak kamu jawab. Kalau kamu boleh jawab DSO ni, cara hebat lah. Cara pelajar-pelajar calon SPM ni kata yang ni lah yang paling susah. Kalau kamu boleh jawab, tunjuk kat cikgu betul, hebat. Maksudnya kamu faham apa yang telah cikgu terangkan. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, soalan aplikasi. Okey, tadi soalan aplikasi tadi simple. Okay, sekarang ni cikgu nak bagi dia macam, dia tak susah tapi dia macam kamu kena baca. Okey, syarat dia kena baca. Kamu tengok balik kepada yang awal tu, insyaAllah kamu boleh jawab. Okey, soalan ni murid tersebut mengulangi. Ada cikgu beritahu tadi kan, bentuk aplikasi adalah eksperimen ulangan.
Okey, dia mengulangi eksperimen menggunakan jisim 20, 30 dan 40. Okey, tadi dia sampai 50 kan, tapi dia ulang sampai 3 jisim ni sahaja. Okey, jadual 2.2 menunjukkan keputusan. Okay, so ni keputusannya. Kalau perhatikan balik dengan keputusan yang awal tadi dia berbeza. Okey, iaitu kalau kamu tengok kat sini dia berlaku penambahan masa. Okey, yang tadi 3, okey, yang ni jadi 5. Okey, dia berlaku penambahan kan. Okey, soalannya. Darjah 2.3 menunjukkan pernyataan daripada murid tersebut. Wih, panjang dah dapat 1 markah apa no? Okey, tapi kamu kena ni lah sebab soalan senang saja. Macam cikgu beritahu tadi. Saya telah menarik bilah gergaji pada sudut yang lebih besar. Maksudnya dia telah buat perubahan. Okey, dia telah buat perubahan daripada eksperimen awal. Okey, daripada kedudukan asal. Okey, soalannya, berdasarkan darjah 2.3, apakah langkah yang sepatutnya dilakukan oleh murid tersebut untuk mendapatkan data yang sama? Sepatutnya dia kena buat apa? Okey, macam saya beritahu tadi, kamu tengok balik je apa yang tak betul pada eksperimen ulangan dan kamu refer balik eksperimen awal apa yang sepatutnya dilakukan. Okey, itu dia balik je. Okey, sepatutnya dia perlu mengekalkan sudut dari kedudukan asal. Maksud dia sudut daripada bilah gergaji dengan apa dia tu kena sama macam mana eksperimen awal. Okey, ataupun cikgu bagi pilihan 3 jawapan kat sini, ataupun mengekalkan kedudukan asal bilah gergaji ataupun mengekalkan daya yang sama. Maksud dia tak boleh daya yang berbeza. Okey, itu maksud dia soalan mengaplikasi bagi bentuk yang mana eksperimen ulangan. Okey, settle. Okey, cikgu tak boleh bagi banyak lah. Contoh soalan bahagian A. Untuk hari ni cikgu bagi 2 je lah. Okay, kita pergi terus kepada contoh format untuk soalan B pula. Okey. Okey, soalan B kita bermula dengan soalan 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, yang ni tak apalah, kamu tak perlu hafal pun. Cuma cikgu nak bagi tahu kamu kepada bentuknya sekarang ni. Kamu tengok soalan 5, 6 sama dengan konstruk. PS01, yang ni pun PS01, KS01, KS01. Nak beritahu dia sama, dia kembang. Kembang. 7, 8 pun kembang, 9 dan 10 pun kembang. Kembang apa ni? Kembang maksud dia format soalan tu sama. Okey. Kamu tengok okey, kalau nak cerita kat kamu pun dia complicated sikit untuk pelajar. Tak apa. Kita tengok terus kepada bentuk soalan. Cikgu bagi satu soalan lah. Soalan 7 ataupun 8. Nak beritahu kamu cara untuk menjawab soalan sains lah. Soalan sains ni bila jawab tu tak perlu panjang-panjang. Bila ditanya terus jawab kepada apa yang jawapan tepat lah. Okey, tengok soalan. Apakah maksud kelenjar endokrin? Okey, soalan ni adalah konstruk mengingat. Maksud dia kamu kena baca dan ingat. Kalau kamu tak ingat, habis tak ada jawab. Okey, so apakah maksud kelenjar endokrin? Jawab simple, tak perlu tulis balik. Maksud kelenjar endokrin tak perlu. Okey, tak perlu buat macam mana kamu jawab BM. Okey, kamu terus jawab. Okey, kelenjar tanpa ductus yang merembeskan hormon. Okey, so terus jawab apa yang kamu nak terangkan tentang kelenjar endokrin. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Apakah fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar P? Tengok balik, kelenjar P itu kelenjar apa? Okey, kelenjar P adalah kelenjar thyroid. Okey, so bukan dia tanya itu kelenjar apa? Dia tanya fungsi. Okey, so fungsi itu adalah kemahiran mengaplikasi. Okey, so fungsi kelenjar, fungsi hormon, bukan fungsi kelenjar. Maksudnya bila kelenjar dia merembeskan hormon. Apa fungsi hormon tersebut? Okey, macam cikgu beritahu tadi juga, tak perlu tarik balik fungsi hormon, tak perlu. Terus pada jawapan, mengawal kadar metabolisme badan. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan sebab dia tadi konstruk, kalau kamu tengok balik, konstruk untuk mengaplikasi ni 2 markah. Okey, dia bagi 2 soalan. Samalah ni 1 markah, ni 1 markah. Okey, soalan C. Pada pendapat anda, okey, soalannya pada pendapat anda, apakah saranan doktor kepada pesakit jika kedua-dua kelenjar Q dibuang akibat jangkitan penyakit? Kita tengok balik gambar tadi. Kelenjar Q tu kelenjar apa? Oh, kelenjar Q ni adalah kelenjar ovari. Ovari ni ada pada orang perempuan ke orang lelaki? Okey, pada orang perempuan. Dia kata, apa jadi kalau kedua-dua ovarinya dibuang? Kenapa buang? Okey, mungkin disebabkan oleh jangkitan penyakit. Di sini disebabkan oleh jangkitan penyakit lah. Dalam realiti kehidupan kita macam-macam lah. Ada disebabkan oleh kanser, disebabkan oleh macam-macam faktor. Okey, so apa saranan doktor kepada pesakit ni? Okey, maksudnya kamu kena tahu bahawa ovari ni dia merembeskan hormon apa. Jadi kalau tak ada hormon tu, perempuan tu dia apa? Okey, so macam mana kita nak jawab? Maksudnya realiti kehidupan, aplikasi yang kita boleh guna adalah mengambil pil hormon. Hormon apa? Kita tahu ovari itu dia merangsang penghasilan hormon estrogen dan progesteron
dalam skema jawapan, kamu buat salah satu. Yang kamu ingatlah. Okey, mengambil pil hormon estrogen ataupun mengambil pil hormon progesteron. Ataupun tahu dua-dua, mengambil pil hormon estrogen dan progesteron. Tak ada masalah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan soalan menganalisis. Okey, menganalisis ni soalan menganalisis ni dia macam ni. Soalan menganalisis ni dia bagi dalam bentuk, kadang-kadang tu dalam bentuk jadual yang panjang-panjang ataupun dalam bentuk graf. Okey, ni dia bagi dalam bentuk keratan akhbar. Kamu baca dulu. Pertusan pesakit diabetes ataupun kencing manis. Kencing manis ataupun diabetes mendadak tahun demi tahun termasuk dalam golongan muda. Okey, mengikut statistik pesakit diabetes adalah seramai 425 juta orang tahun ini dan dijangka meningkat kepada 522 juta orang menjelang 2030. Ini fakta daripada Berita Harian pada tahun 2019. Okey, soalan dia, nyatakan punca kepada statistik dalam petikan di atas. Cadangkan cara mengatasi masalah tersebut. Okey, markahnya 2. Bermaksud kamu kena cari dulu apa punca kencing manis. Kemudian macam mana cara nak mengatasi masalah kencing manis tu. Nak mencegah, bukan nak merawat, nak mencegah. Okey. So, punca dia bagi salah satu. Okey, satu dia apa? Pengambilan gula secara berlebihan dalam makanan. Ada perkataan berlebihan. Kita boleh ambil gula sebab gula ni dia bagi tenaga kepada kita. Tapi tidak boleh diambil secara berlebihan. Itu punca kepada penyakit kencing manis ataupun diabetes. Okey, cara mengatasi dia macam mana kita nak cegah dah? Okey, senang. Dah ambil gula berlebihan, kurangkan pengambilan gula. Simple. Soalan dia simple. Macam beritahu kamu dah. Jawapan simple. Soalan dia macam payah kan? Soalan macam kompleks. Okey, jawapan ni simple. Bagi terus, tak perlu ambil balik macam mana kamu jawab dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan menilai. Okey, memandu kereta selepas mengambil alkohol meningkatkan risiko kemalangan jalan raya. Kita tengoklah itu berita banyak keluar orang mabuk. Okey, mabuk alkohol banyak berlaku kemalangan jalan raya. Dah kemalangan telah menyebabkan kehilangan nyawa lagi. Maksudnya dia punya efek dia tu besar. Okey, sebab melibatkan nyawa. Soalan dia nyatakan sebab kejadian ini dengan merujuk perkaitannya dengan koordinasi badan. Kita kena nilaikan. Kita nilaikan apakah dia punya sebab yang menyebabkan jadinya kemalangan tu. Kita kena kaitkan dengan koordinasi badan. Okey, so hantarkan jawapannya apa? Okey, melambatkan pergerakan impuls ataupun lambat bergerak balas terhadap rangsangan. Macam cikgu buat lawak dalam kelas lah. Cikgu buat lawak, ada orang gelak, ada orang dah orang lebih gelak, dia pun gelak. Dia nama dia line slow. Okey, dia punya impuls lambat sampai. Macam tu lah. Macam tu orang, tu cikgu beri contoh lah nak. Cikgu contoh, tak ada apa-apa. Okey, nak bagi tahu bahawa orang yang mabuk alkohol ni, okey, dia punya penghantaran impuls sarafnya menjadi lambat. Jadi kalau kata kereta tu dah depan dia dah, tapi dia nampak bukan sana lagi. Sebab tu lah berlakunya kemalangan jalan raya. Alright, kita pergi satu lagi. Cikgu bagi satu lagi contoh. Okey, soalan nombor 9 dan 10. Satu je lah. Okey. Okey, tengok. Contoh ni, Rajah menunjukkan keadaan Ahmad yang menolak troli dalam dua situasi berbeza. Ni orang yang sama lah, Ahmad. Ini namanya Ahmad. Situasi satu, dia bawa troli kosong. Troli dua, dia bawa troli penuh dengan barang. Okey, soalan dia berdasarkan Rajah 9.1, Ahmad lebih sukar untuk menggerakkan troli dalam situasi 2 berbanding situasi 1. Of course lah kan. Tanya adik kita pun tahu lah susah nak tolak troli yang penuh dengan barang. Soalan dia tak tanya barang tu, dia tanya apakah konsep sains yang menyebabkan keadaan itu berlaku. So refer balik bab 11 tingkatan 4. Ini adalah berkenaan dengan konsep inersia. Buat jawapan inersia. Okay, so dapat 1 markah. Okay, next soalan seterusnya. Ahmad mendapati troli yang tolak dalam situasi 2 menjadi lebih sukar apabila dia menaiki cerun yang tinggi. Dah lah susah nak gerak tadi ni, lepas tu naik cerun pula lagi susah. Macam mana dia nak buat? So ini adalah soalan aplikasi dalam kehidupan kita. Macam mana kita nak buat tu? Nak bawa semua barang tu tapi tak boleh nak tolak berat. Okay. So cara dia yang mudahnya adalah mengangkut barang secara sedikit demi sedikit. Tolak dulu separuh, lepas tu patah balik ambil pula. Jangan kata kurang saja, kita kena angkut sedikit demi sedikit ataupun mengangkut barang secara berperingkat. Okey, next. Kita pergi kepada soalan. Kalau ikutlah soalan ni senang saja. Okey, kamu kena faham je apa yang dia nak, jawab terus macam mana telah cikgu kongsikan tadi nak. Kawasan perumahan Ahmad mengalami masalah terputus bekalan air. Okey, so berikutan masalah itu, pihak berkuasa tempatan menyediakan bekalan air melalui perkhidmatan lori tangki air.
Okey, kemudian ada dua baldi berbeza saiz, baldi A dan juga baldi B. Okey, soalannya pada pendapat anda baldi manakah? Kamu tengok perkataan kah tu. Bila dia tanya manakah, kamu jawab dulu baldi mana. Dapat dah satu markah. Okey, so kat sini untuk soalan menilai ni, dia kata terangkan jawapan anda. Maksudnya lepas pilih kita kena terang apakah kelebihan pilihan kita tu. Okey, katalah kamu ambil baldi A. Tulis baldi A terus. Dapat satu markah. Okey, satu lagi nak ambil mana? Okey, kamu kena terangkan kelebihan sekiranya kamu menggunakan baldi A. Baldi A ni ringan. Okey, so bila ringan apa jadi? Okey, inersianya rendah. Kita kena kaitkan dengan konsep yang telah kamu berikan jawapan pada soalan A tadi. Okey, ada juga orang yang tak mau baldi A ini kecil, lambat dah sampai kan. Okey, so dia pilih baldi B. Boleh? Okey, buah baldi B bagi dia punya kelebihan. Kamu tak boleh kata inersianya besar. Sebab kalau kamu kata inersia besar, itu bukan kelebihan. Okay, so kelebihannya adalah bila kita menggunakan baldi B, okay, kita akan dapat menjimatkan masa. Ataupun kamu tulis dalam ayat, angkut air dengan lebih cepat. Perkataan lebih cepat tu adalah poin kepada menjimatkan masa. Ataupun ada juga yang berfikiran macam ni. Dia kata, dapat menjimatkan tenaga dari berulang alik. Bukan jimat tenaga angkat baldi yang besar tu. Dia jimat tenaga daripada dia kena ulang alik banyak kali. Kalau baldi A tu dia boleh angkut air dengan banyak tapi dia kena ulang banyak kali. Tenaga ulang alik tu dapat jimat. Itu maksudnya. Okey, dalam soalan pastikan kalau kata 2 markah, kamu jawab 2 saja poin. Baldi B menjimatkan masa. Tak perlu jawab lebih. Kenapa tak perlu jawab lebih? Katakanlah jawapan yang lebih tu salah, nanti kamu akan dihukum WCR. WCR ni apa? WCR ni wrong, cancel right. Macam tu. Okay, so jawab saja satu reason yang kamu rasa paling confident. Okay. Okay, dan soalan yang terakhir adalah soalan mencipta. Untuk soalan mencipta ni, dia akan bagi kepada kamu alatan ataupun bahan di mana diminta kamu gunakan alatan yang diberikan tu untuk mencipta satu benda lah yang dia nak tu. Okay, contoh kat sini, dia nak apa? Dia nak kamu bantu pekerja ni mengangkut semua 6 bungkusan beras ni ke pusat jualan sekaligus. Kalau kamu baca soalan tu, dia ada 6 bungkusan beras. Kemudian dia nak bawa daripada stor ke pusat jualan. Macam mana kamu nak bantu dia? Dengan menggunakan radas yang diberikan tu, kamu kena bantu dia dengan melukis. Macam mana tali tu nak letak kat mana? Beras tu nak letak kat mana? Troli tu nak letak kat mana? Dalam bentuk lukisan. So cikgu nak ingatkan kamu, lukisan kamu tu tak perlulah kamu berseni macam kamu punya tu. Markah seni kamu tu tidak diambil. Markah tu diberi berdasarkan lukisan yang dilabelkan. So lukisan yang simple pun okey. Contoh, cikgu buat lukisan macam ni je. Tak cantik mana pun. Ada troli tu cikgu label. Kemudian beras yang cikgu letakkan tu walaupun nampak macam beras apa macam tu kan. Tapi bila cikgu kira cukup 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tali tu cikgu ikat beras tu pada troli. Walaupun tak cantik lukisan ini, tapi markah dia tetap dapat 3. Okey. Ataupun pilihan kedua, kamu juga boleh lukis macam ni. Lukis troli. Okey, beras tu tak cukup 6. Tapi kamu label 6 beras. Okey, so 6 beras. Okey, perhati kat sini tali tu diikat pada troli. Likat daripada troli dan kemudian troli ni dilabelkan. Okey, so cukuplah dapat markah 3. Okey, markah dia beri macam mana? Okey, yang pertama beras kena ada 6. Sebab dia bagi 6. Kalau dia bagi 10, 10 lah. Kalau dia bagi 5, 5 lah. Okey, yang kedua beras dengan troli mesti diikat dengan tali. Bermaksud tali tu kita mesti ikat beras tu pada troli. Dan kemudian yang ketiga bahan yang diberikan, alat yang diberikan tu dilabelkan. Kamu elakkan label angin lah. Label angin tu macam ni lah kamu buat troli. Okey, dia kamu label macam tu. Tu tak kena. Kamu label tu bagi kena troli. Okey. Okey, dan tali yang digunakan tu mesti berfungsi. Okey, supaya beras tu dapat diangkut sekaligus ke pusat jualan. Okey. Itu saja untuk perkongsian pada slot yang pertama ini. Cikgu harapkan kamu dapat sesuatu lah, kamu dapat idea macam mana untuk menjawab soalan peperiksaan nanti mengikut kehendak skema jawapan. Mengikut kehendak skema jawapan tu bermaksud jawapan yang kamu berikan tu mesti tepat. Okey, so nanti kita akan berjumpa lagi di slot kedua. Cikgu ucapkan terima kasih kepada yang menonton. Okey, semoga kamu berjaya dalam peperiksaan nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.